Jadi kita dengar ada dua perbualan awal tadi adalah mengenai masalah yang berlaku.
Gua harap semua ini tuan-tuan termasuk dalam bab akidah. Akidah. Dan sebenarnya akidah ini tak pernah terasing pun di mana-mana dalam ruang itu. Tak pernah terasing. Kita makan nasi pun ada akidah. Kita jaga duit bank pun ada akidah. Kita naik kereta motor pun ada akidah. Akidahnya setiap perbuatan itu kita pulang kembali kepada Allah, itulah akidah itu. Hari ini kalau tuan-tuan nak tahu berapa teruknya akidah Malaysia, tak payah tunggu lama. Sampai-sampai balik kan, kalau berhenti kat petrol pump tu, tengok siapa yang jaga petrol pump. Kalau budak-buda umur 20-an, 30-an tu tanya kan, apa ni, minyak berapa kak? Bukan minyak, nak tanya akidah, faham akidah tu apa? Dia tanya dulu. Saja dia tanya, apa itu akidah? Boleh tak dia jawab? Kalau dia tak pernah buat, saya pernah buat. Saya pergi tempat pelik-pelik. Kadang-kadang saya cek ke semua orang Melayu. Orang Cina saya tak tanya, apa dia tanya orang Cina kan? Dia tanya ke budak-budak Melayu. Satu jawapan yang paling meyakinkan yang saya dapat setakat ni, hanya tu jawab. Di Felda Taib Adak. Felda Taib Adak ni tempat Mawi kan? Tempat Mawi kan? Mawi kenal kan? Kenal Mawi, kenal Taib Adak. Ada tempat dia. Saya tanya dia, adik umur berapa dia? 20-an. Satu ada dia 5 orang. 3 perempuan, 2 lelaki. Dan untuk makan tak ada Taib Adak. Saya pun saja dia tengok. Ada budak muda. Dulu saya tengok, perempuan tak mana? Saya datang, Pak, dia tak ada mana? Saya ada kerja je. Berlaku tidak kerja saya raun. Dia kata nak buat apa pun nak saja nak melawat, tengok bagaimana perkembangan orang-orang Melayu Islam. Saya tanya ketika dia, ada baca sekolah kamu? Tak ada masuk ni. Ada baca sekolah kamu? Ada. Masuk bila masuk sekolah rendah, tak pengen jauh. Ada belajar tulis Jawi? Ada. Pandai. Boleh tulis? Boleh. Habis tu kat mana lagi dia tulis Jawi? Tak ada tempat. Tempat kita ada orang budak-budak belajar tulis Jawi. Lepas tu dia jadi tak bermanfaat. Tak ada tempat. SMS tak ada Jawi. Facebook tak ada Jawi. Tak ada Jawi. Yang paling nak masuk sana tu copy paste Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang lain lepas tu, dua apa hal? Apa orang lain yang cerita? Lain cerita. Yang mula intro dia nak tunjuk belajar Islam dalam Facebook. Jadi dia belajar Jawi itu dalam tempat tak bermanfaat. Lama dia dapat. Saya pun tanya direct. Adik, kau tahu tak pasal akidah? Tahu? Apa maksud akidah dalam segi bahasa? Pergaulan. Dengan pandai dia jawab pergaulan. Saya pemanis. Saya rasa saya salah belajar. Kalau saya tak jumpa ke tadi. Pasal dia jawab terlalu confident. Dia jawab terlalu confident. Maka saya jadi terkejut. Dia tahu apa akidah? Tahu? Apa akidah? Pergaulan. Aku tak cukup guru. Ini aku belajar. Dia macam mana dia cakap pasal pergaulan itu saya tak boleh faham. Di mana dia akidah ni, pergaulan macam mana dan bijak daripada akidah itu, tapi saya tak faham. Tapi bila saya tanya, apa maksud akidah daripada segi bahasa? Oh ya, tu dia tak pernah cakap apa, ada dia sebut akidah dia. Lepas tu tiba-tiba saya ingat anak saya. Anak saya pun sekolah agama. Saya balik, lepas tu saya tanya anak saya cakap, ada cikgu satu sebut akidah. Kita ingat juga. Masa belajar atau dia dengar kata akidah ni. Kalau kita tanya orang paling senang dalam suku bahasa, apa itu akidah? Dia cakap ikatan, pegangan, tekad, yakin. Ada benda-benda itu nak masuk lagu tu. Kalau tanya jauh sikit, ikat apa? Ikat rukun iman, ikat rukun Islam. Ikat pada apa? Kepada tauhid, ketauhidan itu. Tauhid itu apa? Keesaan Allah. Jadi percaya Allah itu satu, mengikat akidah dengan rukun iman, rukun Islam itu dia akidah. Jadi masalah hari ini, kalau Perdana Menteri pun
Kalau menteri kita bagi dia cakap, saya tak tahu dia cakap tu sama ada kerana suasana ataupun kerana benar-benar dia faham. Dia ada di kemah di dalam TV itu saya tonton tengok. Kemah di mana tu? Di pada Arafah tu. Saya dapat di gambar tu diambil daripada telefon dia, dan gambar telefon. Sebelah itu dia punya isteri itu saya. Ini saya gembira berada di satu tempat yang satu akidah, satu agama, dan inilah perkara yang harus diterapkan dalam satu Malaysia. Sama-sama saya. Saya tidak tahu dia cakap. Dia cakap kita berada di tempat satu akidah, satu agama. Masa itu kan maksudlah orang buat haji masa itu. Mana ada akidah yang lain masa itu? Mana ada orang agama yang lain masa itu? Tapi bila dia cakap, inilah yang sepatutnya kita bawa ke dalam satu Malaysia, saya kira dia faham bahawa itu akidah nak dibawa ke dalam satu Malaysia. Satu Malaysia tu di TV saya tengok orang Iban pun nyanyi, orang Cina nyanyi, orang India nyanyi, orang Melayu nyanyi. Macam mana nak buat satu akidah dalam satu Malaysia? Melainkan kalau pada selepas 31 Ogos 1957 hari merdeka, agenda pertama ialah memperkukuhkan akidah rakyat orang Melayu Islam Malaysia. Maka boleh jadi 10 tahun lepas tu orang Cina pun faham apa akidah, orang India faham apa akidah. Tapi kalau sejak hari mula-mula lumba kuda, payah. Kalau hari kemerdekaan, sejak kalau lumba kuda, lepas puan lumba kuda, buka buku merah. Kalau buka buku merah, buka buku hijau. Lepas buka buku hijau, dasar ekonomi baru. Lepas dasar ekonomi baru, pandang ke timur. Lepas pandang ke timur, bersih cekak amanah. Lepas bersih cekak amanah, Islam Habari. Lepas Islam Habari sekarang rakyat didahulukan dan juga biniatku. Lepas itu dalam satu Malaysia. Dalam banyak-banyaknya kita lihat yang paling hampir kepada Islam ialah Islam Habari. Islam Habari maksudnya situ Islam progresif lah. Secara baik ini kita ambil sangka apa Islam progresif. Tetapi yang lebih besar daripada memanfaatkan Islam progresif itu sendiri adalah perbelanjaan untuk buat dia punya promo dia, nak buat syiar dia, nak buat promosi dia, berapa besar dia, berjuta. Kemudian sayangnya palah bertahan hanya beberapa tahun saja. Akhirnya Islam Habari jadi soal tertinggi. Sedangkan pembelanja sudah keluar, pegawai data khusus sudah banyak, maka banyak kerugian. Tuan-tuan, ini sebenarnya berlaku kerana ketidaktetapan akidah. Kerana banyak tidak memahami keadaan. Kerana banyak tak berani melanggar kebiasaan. Kita orang Melayu ini selalu hidup dengan biasa. Jadi sebab itu saya lebih awal-awal lagi saya benar apa saya nak cakap, sebab kadang-kadang fikiran itu datang daripada pembacaan saya dan discussion saya dengan guru-guru saya. Kadang-kadang dia bebas sikit daripada kebiasaan. Contoh, kita hari ini bila orang cakap orang saya ditangkap tak ada tolian, saya kadang-kadang nak tahu apa pendapat orang ramai. Saya bukalah internet, saya tengok. Ada yang suka, ada yang tak suka. Ada yang kata, alah, Nabi Muhammad Allah yang beritahu ya. Macam-macam perkataan. Ada yang agak paling rasional adalah dia kata rasional dalam kebiasaan. Dia kata apa? Kalau dah undang-undang mengatakan yang kena berceramah di masjid tidak ada tauliah, maka ambil je lah tauliah. Kenapa nak susah-susah? Itu kan undang-undang. Itu pendapat yang paling
rasional dalam bentuk kebiasaan. Manakala ada orang lain kata tak semestinya, maknanya dia dah jadi ekstremis, nampak. Tapi kalau kita pulangkan balik pada satu keadaan, orang yang bercakap kalau dah dalam negara kita nak kena ada tauliah buat ceramah, dia ada rasa tak? Kalau dah dalam kehidupan kita ni ada Quran, ikut je lah Quran. Sama tak bunyi dia? Sama bunyi dia. Maknanya sama. Tapi orang tu kata, itulah itu bab agama, dia akan asingkan. Itu bab agama. Sebab tu kita lihat, bila kadang setengah tempat dia menjadi kebiasaan. Kalau di masjid dia tulis nak masuk, dilarang bercakap politik dalam masjid. Jawab merah dia tulis. Mungkin tuan-tuan pernah nampak atau tuan saya pernah jumpa lah. Dilarang bercakap politik dalam masjid. Jadi maknanya kita sendiri mengasingkan soal-soal kehidupan kita dari agama. Nabi tak pernah cakap hari ini baginda akan buat ceramah agama, besok petang Rasulullah akan ceramah politik. Rasulullah tak pernah buat. Apa Rasulullah cakap dalam masjid baginda atau bercakap di mana saja adalah agama. Kerana agama itu way of life. Jadi bila ada kebiasaan orang sebut, jangan peralatkan agama untuk kepentingan politik. Semua orang apa? Kerana apa? Kerana kita memandang mulianya agama. Sedangkan agama itu diberi kepada kita sebagai apa? Sebagai tools ataupun alat. Dalam kotak alat agama itu ada spana. Spana itu namanya tauhid. Dia ada pelayar itu untuk fiqh. Dia ada screwdriver itu namanya tasawuf. Itu alat. Mula-mula dulu Allah beri satu agama, kemudian ulama mengasing-asingkan untuk kefahaman kita. Datang satu orang, dia kata jangan memperalatkan agama untuk kepentingan politik. Jadi jangan peralat yang mana? Jangan peralat fiqh, jangan peralat tauhid, atau jangan peralat tasawuf. Yang mana? Kerana dia tak tahu itulah alat untuk hidup. Dan Allah ni tak pernah terpisah di mana-mana. Di mana kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Di mana kita baca? Nak masuk jamban. Nak masuk jamban pun kita ke Tuhan. Kita ke Tuhan. Bagaimana kita boleh mengasingkan politik dari agama? Bagaimana kita boleh mengasingkan kerja politik pada agama? Hingga orang tak faham apa itu politik. Politik, agama. Ini kadang-kadang orang politik yang cakap, saya tak main politik, tapi saya ahli bahasa. Bila saya tanya apa itu politik? Politik itu siasat. Itu dia punya terjemah. Saya nak tafsiran politik. Apa itu politik? Politik secara besarnya. Politik itu kalau cerita pasal parti, cerita pasal parti pasal apa? Pasal parti itu ada agenda dia. Apa agenda parti? Agenda dia United Malay Nation Organization. Bersatu, kita bersatu, kita rumpun Melayu. Atau agenda dia Melayu. Jadi macam mana menetap kalau tak gunakan politik untuk bawa Melayu? Apa kata Cina? Apa kata India? Politik itu nak senang cerita adalah cara bawa benda supaya selamat. Orang datang tengok, oh pakcik ni ramai anak perempuan, aku nak meminang. Dia pun datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai anak minta solat. Apa kata orang? Dan datang ramai anak perempuan yang besar semua minta solat nak buat bini. Agaknya orang tu tiba-tiba tadi tu Haji tiba-tiba bertukar jadi Bruce Lee. Di situ orang pakai politik. Wah, nampak ni pokok mangga ni buah ni semua sudah masak. Kalau boleh rasa nak petik sebiji,
nak buat benih di tanah seberang. Baru faham bapaknya tu. Anaknya, apa nak panggil ngomong sampai ke sini lagi? Anak dia kata, dia tak tahu kata pinang dia. Bapak dia kata pula, ya betul dah masak semuanya. Kalau betul rasa berkenan, ambillah yang paling besar sekali, tak tahan menanggungnya. Anak dia kata, ayah dia boleh pergi mana besar. Oh, itu kecil sudah lah. Kata anak dia. Nampak? Anak dia tak faham. Itu politik. Baru ada kesinambungan. Baru duduk cerita, buka sendiri. Itu ini berbual. Baru jadi. Kita nak bawa sekarang ni politik. Saya cerita pasal parti PAS. Tak boleh tahu pasal kita sini ramai orang-orang muda. Jadi mungkin kadang-kadang mereka terlalu ekstrim, terlupa soal-soal definisi dia. Parti Islam Malaysia. Parti itu adalah sebuah apa kita panggil kumpulan. Parti dia datang daripada kata empat. Parti bahagian. Jadi parti ini sebahagian. Parti PAS sebahagian. Parti UMNO sebahagian. Parti MIC sebahagian. Parti PAS, Parti Islam Malaysia. Jadi parti itu adalah parti politik, bukan parti tari menari. Parti ini nak kena daftar. Parti tari menari tak payah. Nak menari sampai pagi, kalau malam tahun baru sampai pagi lah kerja tak payah. Tapi parti politik kerja payah, boleh daftar. Jadi parti politik ini daftar sebagai apa? Kami ini daftar sebagai parti yang nak memperjuangkan Islam di Indonesia. Okay. Sah. Kami parti yang nak perjuangkan Melayu. Sah. Kami parti nak perjuangkan India, China, keadilan, democratic action, tindakan demokrasi. Jadi daftar kepercayaan masing-masing. Jadi parti itu juga yang membawa hasrat tadi. Kita bawa Islam. Jadi parti itu juga boleh dipanggil sebagai vehicle ataupun kenderaan. Kenderaan ini bawa barang. UMNO bawa Melayu, MIC bawa India, MCA bawa China, PAS bawa Islam. Kenderaan nak bawa macam mana? Kenderaan sama dengan cara bawa kenderaan lain. Kalau lampu merah jangan berjalan, berhenti. Kalau turun bukit jangan tekan minyak, tekan brek. Jangan naik bukit pula pergi tekan brek. Tak kena cara. Kita kena cara bawa kenderaan ikut keadaan supaya muatan dia selamat sampai. Jadi kalau orang kata kepada kita, mana boleh campur politik dengan agama, kita menjawabkan dia balik. Bagaimana kalau JPJ keluar undang-undang lori dengan sawit tak boleh campur? Macam mana? Mula pada hari ini lori dah tak boleh bawa kelapa sawit. Memang lori itu kerja dia bawa kelapa sawit, tapi hari itu JPJ tak bagi bawa kelapa sawit. Jadi muatan tak sampai, kenderaan itu pun tak ada faedah. Jadi kalau dia kata jangan peralatkan agama untuk kepentingan politik, atau jangan politik dengan agama tak boleh campur. Apa kerja politik? Apa kerja lori saja? Siapa beli lori saja-saja nak pergi beraya? Beli lori buat pergi raya, buat pergi 7-Eleven, buat pergi Teluk Batin. Besar kaya beli lori gitu. Lori ataupun kontena ataupun dibeli dengan sebab ada muatan. Kita juga masuk parti sebab ada kepercayaan yang kita nak bawa. Maka dalam itu dia ada perjuangan-perjuangan yang kita kena faham. Bila PAS dia cerita Parti Islam Malaysia mengikut buku-buku catatan ceramah-ceramah yang saya baca daripada Allahyarham Ustaz Haji Fadlullah, kebanyakannya bercerita mengenai akidah. Ini persoalan besar PAS. Perjuangan kita adalah akidah. Sebab tu kalau siapa dia masuk PAS, kenapa kau masuk PAS? Orang UMNO, orang-orang pergi Medan tak jatuh, nyambahan masuk PAS. Orang yang macam tu masuk PAS, dia memang tak ada peluang masuk surga. Ini orang kata kadang-kadang, kalau orang macam saya kata saya masuk PAS, saya kata masa saya mula-mula saya kata apa? Kerana saya takut pada neraka Allah, maka saya masuk PAS kerana saya tak percaya bersistem kehidupan dan saya nak mencari jalan ke surga Allah. Dia orang cakap, dia orang ingat masuk PAS masuk surga. Kerana
Kenapa dia cakap macam tu? Kerana dia tak tahu ada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Setiap pekerjaan itu dengan niat, dan setiap seorang itu tertakluk pada niat dia masing-masing. Jadi dia mungkin tak tahu. Tapi itu takkanlah wartawan datang tanya saya, kenapa buat masuk PAS? Kerana niat saya akan India usahakan nak cakap kita baru sehari masuk. Itu pun masuk macam tu, oh marah. Tak apa-apa, tuan-tuan janganlah panggil saya ustaz. Saya bukan Muhammad, rosak akidah dia orang, saya tak kisah. Bila saya masuk PAS, berapa ramai rosak akidah. Dia kata apa? Buat Luqman menyerahkan borang masuk surga. Dah nak betul akidah tu. Rosak akidah, mempermainkan syariat. Maknanya nak masuk surga, dia dengan masuk PAS maksudnya. Dia permain dengan surga Allah, itu surga, itu dalam tauhid. Bila dia permain macam tu, mana akidah dia rosak. Bila akidah dia rosak, dalam tauhid dia panggil satu bab nama dia riddah perkataan, murtad dalam perkataan. Dia tak kisah, dia ada gaji tetap. Dia tak kisah pasal murtad, gaji tetap, dapat gaji, boleh bayar kereta, boleh bayar rumah, dia tak ingat dia murtad. Dia menyanyi satu lagu, saya cerita lu kat sini tu. Saya pernah ingat lagu dangdut saya cerita tu. Murtad. Andainya matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Saya ulang balik, sebab dia tak ingat. Kan Melayu mudah lupa, kita balik. Matahari terbit pada barat, Nabi kata adalah tanda nak kiamat. Dia ni langsung tak kerti cari faedah orang Indonesia yang buat lagu. Kalau ada nyanyi andainya matahari terbit dari barat, itu tandanya dunia nak kiamat. Dapat pahala tak? Sungguh ingatkan orang itu bagi dakwah dalam seni, dapat pahala. Dia boleh nyanyi andai matahari terbit pada barat, takkan goyang buatnya cinta pada luar, pada kekasih dia. Nabi kata hari matahari terbit daripada barat, siapa mula-mula nak beriman, iman dia akan ditolak. Tak boleh dah, tahun telah tutup, dia tak boleh, hari ini tak boleh beriman, lambat. Hari matahari terbit baru nak beriman, tak boleh dah. Dia tu main-main dia kata Nabi, dia sambung satu lagi, dia kata hidup matiku hanya untukmu, sama dalam iftitah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku matiku untuk Allah. Pentadbir dalam riddah perkataan murtad. Banyak guru saya tanya, semua 100% yes, Ustaz. Yang terakhir saya jumpa Tuan Haji Saleh, saya pergi dia Pondok Sek hari Jumaat masa dia ngajar itu. Habis itu saya break, saya tanya nak bayar dia, saya nak jadi anak murid dia, saya cerita pasal ni. Dia kata apa? Okey, murtad mana mana lah kau faham ni apa saja. Kalau siapa kata tu boleh salah, dia cakap itu pasal media dia cara dia maksud. Betul-betul, tapi ada siapa kisah? Ada tu kisah kata jabatan agama. Orang tu nyanyi lagu dia, ada tu kisah. Apa boleh nyanyi sekali gitu. Yang kita dah bercakap dalam masjid ni, yang tak ada tauliah ni ditangkap. Yang menyanyi, yang terang-terang tak ada tauliah nyanyi, dia tak ada tauliah nyanyi. Dan dalam karaoke bukan ada tauliah, bukan menang bukan menang minta, dia tak ada tauliah tu. Tiba-tiba dia tak jadi penyanyi, dia tekan nombor A183 keluar lagu, dia pun menyanyi. Kalau datang kumpulan apa dia, seniman ke papita ke karyawan minta, mana tauliah kau jadi penyanyi, tak kena. Tak ada tauliah, dia tak jadi penyanyi tu, karaoke mana ada tauliah. Tak ada recording album, tak ada tauliah lah. Tapi jabatan agama orang tak tahu dia. Itu soal besar. Kenapa orang tak nampak besar? Sebab kebiasaan kita menyanyi. Maka bila kebiasaan kita menyanyi, itu tak rasa berasa. Sebab kerajaan kita konsep ada nyanyi, tahun baru ada nyanyi, minum petang pun ada nyanyi. Kenapa lagu pocok-pocok lu semua sama begini. Betul pernah duduk minum teh, tahu-tahu betul lagu lain pula.
La ilaha illallah. Jadi kebiasaan, dalam kebiasaan itu tak sempat nak dibezakan yang mana yang buat orang jadi murtad, yang mana yang menyampaikan dakwah, tak sempat. Pasal pun tak sempat. Pasal bermula kita merdeka daripada hari 31 Ogos, agenda yang diisi, yang saya sebut tadi sebuah buku merah hapus sampai dekat, itu adalah agenda ekonomi. Siapa yang mempopularkan agenda ekonomi? Inilah Yahudi. Kenapa Yahudi mempopularkan agenda ekonomi? Supaya manusia merasa takut akan kemiskinan. Jadi apa jadi bila manusia takut kepada kemiskinan? Manusia akan menghabiskan usianya untuk mencari duit. Maka apa jadi bila manusia menghabiskan usianya untuk mencari duit? Manusia tidak mempunyai banyak masa untuk mengenal Tuhan. Bila manusia tak ada banyak masa nak mengenal Tuhan, maka manusia tak akan tahu di mana kedudukan akidah. Bila Allah kata orang yang paling tinggi di sisi aku adalah mereka yang bertakwa. Kalau kita tak tahu di mana akidah kita, macam mana kita nak dapat takwa? Mustahil. Orang tuan-tuan naik kereta, orang beli kereta, orang servis body ke servis engine yang paling keras? Servis engine. Body ni kalau accident, oh betul. Kalau tidak cuci aja. Cuci body tu, ambil expired. Ketuk cat balik tu, mandi hadas, mandi junub. Kalau accident cat, aku mandi junub. Tetapi kalau kereta tu enjin tak ada, boleh ke kemik dia? Boleh kemik tak? Enjin tak ada, boleh accident. Duduklah suruh. Saya tahu-tahu, kenapa dia kata ni? Langgar pokok tadi. Macam mana langgar pokok? Enjin tak ada. Enjin kalau akidah. Kita hari ini memperjuangkan akidah. Orang PAS memperjuangkan akidah. Akidah itu enjin. Kereta kita umur dah 60 tahun, tak pernah accident. Cat elok, warna hijau tengah ada putih, cantik, tak ada rosak. Tiap-tiap boleh katakan tiap-tiap ni mau cuci, usrah, ceramah, macam-macam. Sebab tu kita bermujihad tak banyak, sebab body tak rosak. Bila dilancarkan bermujihad, cari duit RM1 tahun 60 di buku, gambar aku RM1 mata lah. Pasal body tak rosak, yang beri murah itu. Nak repair enjin, tak nampak enjin rosak. Haji balik Mekah 2 hari, sekarang dia pergi Hawaii. Lepas Hawaii dia balik, dia pergi Indon. Balik Indon tak tahu apa lagi. Kalau dia kata balik Indon, tiba-tiba dia angkat bendera race, kita baru dah start kereta. Body elok, enjin tak pernah servis. Payahlah nak pernah race. Enjin nak dibetulkan sekarang. Kita suka mengambil pelbagai teknik, saya tengok pelbagai teknik. Hingga kadang-kadang teknik itu saya sendiri jadi keliru. Kadang-kadang kita panggil anak muda, kita tak perhati ya, ambil anak muda. Pasal kebiasaan ni, pasal kebiasaan. Nak panggil anak muda, kita pun panggil lah 2-3 orang penyanyi yang sekarang hari ini dah berhijrah. Panggil kali pertama mungkin ramai lah. Panggil juga kali kedua, tak kurang. Panggil nyanyi bagi apa? Bagi satu mikrofon. Lepas tu taruh speaker pula supaya kita terbuang makhluk dia menjadi penerangan tahun awal 70-an. Jabat saja kaum ni kita wanita nasional, kita kerajaan perkhidmatan, semua kerajaan ada speaker, zaman-zaman ada speaker. Orangnya elok, speaker ketua sengau. Orang cakap elok encen. Speaker sebagai speaker tukang wanita dan kita panggil artis, bawa speaker tukang wanita dan orang pun datang gambar ni. Panggil Iwan mula-mula, Iwan penyanyi. Pas ketian normal, anda dah nak kalah mak. Jangan bersenang saja, tak lama lagi pilihan raya. Panggil sekali lagi betul. Tak datang lah.
penyanyi itu bertahan di atas lagunya kalau kita tak beri speaker dia, tak beri lampu dia. Ini kan semua kerjaan bawah, boleh kita lawan. Sekali buat 500,000 jadi. Lampu, speaker semua 500,000. Dia orang itu datang kadang-kadang bukan pasal artis tu pun. Dia datang pasal suasana tu. Pasal bila malam tahun baru dengan lampu, macam-macam dengan speaker kuat. Dia kadang-kadang dia tak dengar pun. Dia duduk sibuk kahwin sebelah berapa nombor telefon. Saya tahu sebab saya buat konser. Kalau kita panggil artis dalam majlis kita, dia menyanyi lagu, contoh kalau Iwan nyanyi, ada panggil M. Nasir nyanyi dan lagu Keroncong Untuk Anak. M. Nasir pun dalam majlis kita, M. Nasir nyanyi, tiada Tuhan selainnya, melainkan Dia yang layak disembah. Baru majlis itu ada makna sebab M. Nasir berdakwah dalam majlis. Ini format-format. Kita panggil M. Nasir untuk panggil orang supaya balik pada Islam. Orang datang tengok M. Nasir. Yang nak dibetulkan sekarang ini adalah akidah. Saya garanti tuan-tuan, orang yang mahir dan faham akidah, dia akan cari orang pas. Ini yang terbukti pada saya. Bila saya repair akidah saya, aku tak boleh berada dalam jemaah yang salah ni. Aku kena cari jemaah yang betul. Maka apa orang cakap selama ni salah pasal pas, saya ada jawapan sebab saya dah kaji apa kebenarannya. Jadi sekarang ni dalam kita ni, maksud saya enjin tu semua ada minyak hitam, elok pula, tak elok. Enjin tiap-tiap negeri berbeza gitu. Ini yang kita kena perbetulkan. Benda ni dah rosak lama, terlalu. Saya garanti tuan-tuan, kenapa kita tak boleh melanggar kebiasaan? Kita kalau jumpa menteri-menteri atau orang-orang besar, walaupun kita tak sokong dia, tapi kalau jumpa dengan kita ni orang Melayu yang berbudi bahasa, bersopan santun. Ke mana-mana kita Allah pada berseling. Macam mana sokong kita lah, itu dan tengok macam mana relasi lah, dan tengok lah lainnya. Boleh gelak-gelak gitu. Kalau terjumpa dengan saya ni, dia buat. Dia orang yang kata saya, dia masuk pas kan ya. Dia mesti tanya, dia tak dengar-dengar orang Amnon ni bersama santun. Dia dengar sekarang masuk pas. Dia kata, orang cakap aku sebab tak ada, orang Amnon semua sebab tak ada. Jangan main. Sebab orang Yahudi juga bersama santun. Betul, pernah tengok orang Yahudi mana? Orang Yahudi bersopan santun sebagaimana Henry Geni bersopan santun di Malaysia. Berapa ramai yang tahu Henry Geni adalah orang yang bernama Palestin. Henry Geni yang kita buat nama orang sekolah jahat tu, betul, Henry Geni itu bapak sekolah jahat. Dia yang bernama Palestin. Dia turun ke sini, Portugis datang ke sini, Belanda datang ke sini, orang putih datang ke sini dengan bersopan santun. Kami berdagang rempah. Kami turun ke kawasan Tanah Melayu kerana untuk mencari rempah, kata orang putih. Sampai hari ini siapa pernah jumpa, siapa pernah berjalan seluruh dunia, siapa pernah jumpa restoran kami kepala ikan orang putih? Siapa pernah jumpa? Orang putih cari rempah daripada tahun 18, 17, kurang ke 17, kurang ke 15. Siapa pernah jumpa orang putih ada masak kari ikan talang saja. Please come over to my house, I have kari ikan talang. Tak pernah jumpa. Dia datang kerana selepas kekalahan perang salib, dia melihat kebangkitan Islam di Timur Jauh. Sebab itu yang datang dalam kapal Alfonso de Albuquerque adalah bukan. Sebab itu di Melaka adalah Famosa. Ada macam-macam pangkat. Aku dia pangkat anu, tulis-tulis apa Saint John lah, semua ada di Melaka. Itu yang ada dalam kapal tu. Mula-mula tapi kita ingatnya datang cari rempah. Orang putih menipu lama, dia dah lama tengok kita dengan naik Islam. Kita ni pula orang Melayu yang dapat Islam tapi tak bersyukur dengan Islam. Dapat Islam baru 500 tahun,
Dapat Islam paling senang, tak ada Abu Jahal, tak ada Abu Lahab. Para Nasara masuk Islam, habis semua rakyat Islam. Nabi 1500 tahun dulu nak melembangkan Islam ya sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, Ikrimah, satu mereka awal, Abu Sufyan. Lepas tu selepas 23 tahun barulah menjadi. Kita dapat Islam 500 tahun, Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Senang hati. Orang dah berjumpa, orang biasa pergi luar negara dah berjumpa orang Arab yang tidak Islam. Ini bukan main-main. Kalau pergi setengah-setengah negara Arab, ada dah dia orang Arab dan Kristian, bangsa Arab, agama Kristian. Kenapa Nabi bangsa Arab dia tak cakap Arab itu Islam, Islam itu Arab? Macam mana kita dapat Islam boleh cakap Melayu itu Islam, Islam itu Melayu? Jadi bila Melayu mengamuk dan buat sejuta himpunan pasal akidah, dia sendiri tak tahu apa yang dia nak pertahankan. Dia sendiri tak tahu. Maka bila dia sendiri tak tahu, dia mengikut, dia rasa inilah benar, dia tak tahu apa dia akan cakap. Ini kerosakan kita berlaku ni. Kalau menteri itu datang jumpa saya, Mak, dia sempat kata, Mak, wah masuk pas kan, Mak? Siapa masuk pas? Kita menteri mana? Tak ada tu si, saya tanya tu si satu soalan. Kalau tu si boleh jawab sekarang saya bersama. Dia kata apa itu akidah? Bentar saya berani mempertaruhkan dulu untuk masuk UMNO dengan tanya apa itu akidah. Sebab ada soalan kedua, yang boleh jawab satu. Yang boleh jawab ke satu. Ataupun apa lagi ada? Saya Hamidi, dia boleh jawab. Saya tahu mana menteri-menteri agama dia buat. Tapi kalau saya tanya, saya Hamidi, kita betul saya. Untuk akidah. Akidah itu ialah kita ikatkan keimanan, keislaman, keihsanan pada ketauhidan kita. Dia kata betul lah tu. Soalan yang kedua, kenapa tak buat? Macam mana dia menjawab? Kalau dia tahu kita tanya kenapa tak buat, apa dia nak jawab? Yang ni sudahlah. Siapa ni yang soalnya cantik perempuan ni? Sita itu sebabnya satu nama besar dalam sejarah keamanan Indonesia. Kalau kita, apa itu dia cakap, dia tahu dia juga tak sesuai. Saya berbeza hormat dia nanti. Macam saya duduk di Bali, saya selalu ikut dia sendiri. Oh, dia orang dia patut. Tapi bila dia cakap tak sesuai, kemudian saya bercakap ya Allah. Macam mana kita boleh Al-Azhar boleh cakap tak sesuai? Kalau kepada Haram ke Al-Azhar lain, ini Al-Azhar boleh cakap tak sesuai. Takkan dalam dia pun kata saya kita kena bisa juga. Takkan dia tak dukung malam yang hukum di mana Allah Taala yang tahu kafirun. Ayat itu mutasyabihat itu bukan ayat. Ayat itu ada keraguan tu yang direct. Malam yang hukum di mana Allah Taala yang tahu kafirun. Ini saya tahu ramai tak orang hati-hati. Ustaz-ustaz, ayat itu ayat direct apa yang ada dalam Al-Quran itu? Macam mana dia boleh cakap tak sesuai? Barang siapa yang tidak menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah, maka itulah orang kafir. Straight. Tak ada mana-mana. Macam mana tak sesuai? Maka Allah kata kalau kita tak terima Tuhan ini, kau keluar daripada dunia itu, kau pergi tuntut Tuhan yang lain. Nak keluar mana? Satu cakrawala semua Allah saja. Nak keluar mana? Kita memang akibat daripada kerosakan akidah ini yang merosakkan ekonomi. Orang yang tak mahu menjalankan hukum Allah, tapi percaya pada Tuhan yang satu, akidah dia jahanam. Maka apabila akidah dia jahanam, dia ada undang-undang lain tak sebagai pengganti? Ada undang-undang manusia. Di Malaysia ni mengedar-edar hukumnya mati, gantung 3 bulan lebih akan ada membayar hukum gantung sampai mati. Amerika tak ada hukum gantung. Hukum gantung dan mereka tak ada. Dia penjara seumur hidup. Dia kalau yang paling teruk sangat, kursi kanan terus. Pasal kursi kanan tak sakit, gantung sakit. Macam mana orang tu tahu sakit tak sakit, saya tak tahu.
Bila mana dia rasa macam nanti. Kalau doktor pusing ke dia sakit. Dia pun tadi tak sakit, ayah ni buat dia tak sakit. Tak kisahlah. Hanya Allah saja yang tahu kita bersakit kita bila kita mati dalam apa keadaan. Tapi cerita ni, di Malaysia ada hukuman yang Amerika kata lebih sakit daripada usul elektrik. Dan di Amerika buat usul elektrik bukan untuk sikit-sikit dada. Dia ke pro siri ke apa kepada ditolak terus oleh masyarakat. Baru kena usul elektrik. Penjaga sepeda. Tapi macam mana pengedar dadah daripada Mexico, Amerika, Utara datang ke kampung Indonesia? Tempat yang ada hukuman mati. Dari Iran, dari Iraq, semua datang kumpul sini. Pasal apa? Tak takut dengan undang-undang tu. Bukan tak takut. Ini banyak Allah hantar kat kita. Allah hantar kat kita balik bila mana Allah dah kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzab lasyadid. Wa la in kafartum inna adzab lasyadid. Dan azab itu amat pedih kalau tidak menerima nikmat Allah tadi. Kalau kufur dengan nikmat Allah tadi. Dia tangan. Lagi banyak pengedar datang, dia mati seorang, dia tinggal dadah 3 tan. Siapa nak isap tu? Kita dan keluarga kita. Itu azab. Hari ni ustaz dah buka apa kitab pun di masjid. Cerita berazab kubur, cerita neraka, cerita masyarakat, cerita siratal mustaqim. Siapa ada takut? Sambil dia relax, tak ada apa dia relax, dia cuba kata. Oh itu. Tentu aku ini, tentu. Kalau cerita Pontianak pun ada. Ayo. Pontianak TV, takutnya punya rasa. Cerita Pak Surga. Oh, surga. Tapi kalau pergi ke sisi hulu, ke sisi surga ni apa? Tengok manusia yang Allah pelajari daripada hati dia. Hilang rasa ketakutan daripada jiwa. Ceritalah pasal takut, tak takut. Bila tak takut, tak balik. Macam mana nak takut? Manusia penuh. Peluang untuk si pendengar mendapatkan peluang untuk bertaubat tak ada pasal dia penuh dengan maksiat. Maksiat dari mana? Tinggal semayang maksiat. Bukan kata kena pergi berzina saja. Tinggal semayang itu salah satu daripada dosa besar. Ini pesan arwah pakcik saya kecil-kecil sampai setua dia pesan. Tinggal semayang dosa paling besar. Tinggal semayang dosa paling besar. Saya cari dalam 10 dosa besar, saya tak ada pun. Pokoknya meninggal bila meninggalkan semayang segala jadi dosa besar kata beliau. Itu maksudnya dosa paling besar. Tengok Akademi Fantasia maksiat. Tak percaya? Dan kalau tengok dah stesi itu kangkang itu, maksiat. Akademi Fantasia. Tengok Raja Dawa maksiat. Pasal apa tu? Buat rumah maksiat juga. Kita duduk bersama majlis maksiat. Bukan susah banyak nak buat maksiat ni. Bila banyak sangat maksiat, dengar bab neraka tak takut, dengar bab surga tak suka, tengok TV takut, tengok kucing berlanggar keluar di mata takut, apa lagi tengok orang berlanggar takut. Peliknya kita kerana Allah tarik daripada. Sebab kita ni selama hidup kita rasa kita semua pada asbab. Orang tanya daripada kecil, kenyang kan? Sadar kenyang. Pasal apa kenyang? Makan banyak, 3 pinggang makan kenyang. Lepas tu duduk melepek, puasa. Ni kenapa ni? Lapar. Pasal apa lapar? Puasa. Pasal apa lapar? Puasa. Pasal apa kenyang? Makan banyak. Pasal apa sakit ni? Pasal jatuh. Pasal apa ni? Terbakar baju ni pasal main api. Semua kita ambil biasa dalam masyarakat pasal kebiasaan kita. Kebiasaan kita. Tapi kalau orang tanya, pasal apa Nabi Ibrahim tak terbakar api tu? Siapa pula siapa pula siapa Nabi Ibrahim tak terbakar siapa ni? Pasal apa Nabi Nuh tak mati pasal perang ikan?
bikin dia tak jahat tempoh perahu? Pasal apa dah bikin dia tak jahat sebelum tempoh budak? Pasal apa ni? Pasal apa ni? Kita dah sebab pasal-pasal rasa kita letak setengah. Atau saya ajar, kenapa kenyang ni? Pasal Allah beri rasa kenyang. Pasal apa lapar? Pasal Allah beri rasa lapar. Pasal apa sedap ni? Pasal Allah beri rasa sedap. Kita tidak pasal sedap saya dulu. Kari kambing, betul, betul. Cuba pergi hantar kari kambing yang sama pada hari dia berawak. Berapa banyak boleh makan? Dia makan, memang makan ini kari kambing. Kita ada sebenarnya Allah ambil rasa. Sebab kita dah main rasa tu yang ambil Panadol 2 biji kan? Bini bagi Panadol, pasal berobat minum air. Aduh, sebaiknya bagi ubat. Tidak, cap berapa. Maka ubat syirik. Maka ubat. Kita ni dah main rasa-rasanya sampai tentu. Pergi jauh sikit lagi apa? Kita ni kalau tak kerja, tak boleh ni nak bayar rumah. Rasa takut, tak boleh bayar rumah. Kita ni kalau tak ambil loan ni, tak boleh pakai motor ni, tak boleh lagi sudah ni. Rasa takut, tak boleh pakai motor. Maka rasa itu semua ditambahkan, dijadikan satu ketetapan oleh Yahudi. Dia jadikan ketetapan ketakutan yang banyak cerita saya udah tadi. Dia jadikan datang dalam sistem pemerintahan sebelum 1 Ogos 1957 kita mesti atur cak raya. Mula-mula kita nak ajar rakyat baru perlu berubah tentang kehidupan ini. Rakyat Malaysia mesti menggunakan tandas curah. Siapa ingat? Tandas curah. Apa beza dengan nak cakap apa, dengan nak sungai, dengan tandas curah, apa beza? Yang penting jangan kasih orang nampak di tempat lain. Saya minggu lepas pergi Penang. Saya pergi ke tempat makan tu, toilet ada belakang. Toilet, masuk toilet tu. Antik betul. Kali terakhir saya jumpa toilet tu, pertengahan tahun 70-an. Masa jenis macam mana? Berdiri, boleh nampak orang? Kan? Duduk, tambah. Toilet tu. Tapi nak sangkut dia pintu dengan body-body semua kedap. Simen dengan biasa, simen biasa. Tamu ni. Tapi saya masa itu saya fikir apa beza. Tapi Yahudi menambahkan keperluan membuat air besar waktu pagi, kos untuk membuat bilik buang air besar ini 150,000. Di dalamnya ada surat khabar, ada kipas, ada ekor penyedut bau tua, dan ada tempat letak kopi semua siap. Basuh bukan pakai tangan, ada tekan sendiri basuh. 150,000 untuk buang air besar. Maka sebab tu Mahatma Gandhi dia pernah cakap apa? World is enough for every man's need, but world is never enough for every man's greed. Dia kata dunia ini cukup untuk keperluan manusia, tapi dunia tak akan cukup untuk ketamakan manusia. Kalau daripada kita pakai pattern tempat rumah buang air daripada tahun 70-an dulu, hari ni rasanya beasiswa untuk budak sekolah tu tetap ada lagi rasanya. Tetap ada. Hari ni dah kena apa? PTPN, macam itulah. Ada pinjam dah. Tak macam dulu saya sempat kan rasa RM40 sebulan. RM40 3 bulan. Dia banyak tu RM40 3 bulan. Pinjam. Hari ni tak ada, dah kena pinjam. Akidah ni rosak ni tadi kerana mana bila akidah tu rosak, orang tak jaga agama ni tadi, penjenayah makin banyak tu tadi, datang ke Malaysia tadi, maka apa dia tindakan nak buat? Kita kena meningkatkan balai-balai polis di dalam negara. Dan balai polis ini harus diberi satu teknologi baru bagi menangani jenayah untuk kadar 10 tahun yang akan datang. Maknanya 10 tahun yang akan datang, dia tahu dah jenayah makin banyak. Udah mati ada, tapi dia tahu. Tapi yang kita cakap itu datang musik kawin, tapi dia tak ada.
bantuan makin lama. Jadi kita kena buat satu penjara baru yang boleh menampung kemasukan bantuan untuk 10 tahun yang akan datang. Tak kena bodoh tu. Buat penjara untuk menampung ramai yang bantuan yang akan datang. Kau pun cakap, betul lah dia orang ni. Ada ke nak diramaikan bantuan untuk masuk? Tuan-tuan tak tahu. Bukan itu soalan dia. Bukan nampak hasrat ni nampak baik untuk membendung bantuan. Maksud mana nampak baik dia sebenarnya buat penjara baru yang kos lebih tinggi. Okey, kau Syed, kau supply wire. Kau dalam, kau supply kipas. Kau jeriji, kau jamban, kau pakai air ke. Kau ni dapat duit cuma kat situ. Hasrat baiknya ialah nak membendung. Kalau betul-betul nak bendung, Islam saja boleh buat. Hudud kisah saja boleh buat. Dia pergi buat menentu orang dia tahu. Dia orang tak bodoh, dia pergi bijak. Ini Yahudi ni dia suka nampak bodoh. Train to be full dia panggil. Tapi dia makan semua. Ini Yahudi ni style. Kita kena semua ni. Kita diperbodohkan dengan benda-benda itu. Sebab sebenarnya kita akidah kita tak tahu. Kalau akidah kita kuat, kita akan dapat banyak benda yang bersalah. Kenapa benda ni tak ada buat cara mengikut kehendak Allah? Kenapa benda ni tak pakai percaya kehendak Allah? Kalau ikut kehendak Allah, Allah dah tahu dalam potong tangan. Lepas potong tangan, bukan duduk situ sumpah seranah maki-maki dia. Ubat dia elok, dah sembuh. Bukan marah dia. Kalau elok dah sembuh dah. Jangan mencuri lagi. Ada balik balik. Balik rumah makan nasi sendiri. Kalau yang tangkap masuk oleh polis nak bawa isi minyak lagi, naik Black Maria, nak beli mangga kunci pintu tu lagi, payah dia tu berapa harga, nak berjalan berapa jauh, ada pengiring pulang, itu pula menyusahkan orang lain, tapi kerja orang lain pula langkah-langkah berapa masuk dengan sebab Black Maria seorang lagi, orang presiden orang ini pergi, patut dia harga macam mana? Penjara 6 bulan, masuk penjara 6 bulan. Tu mak bapak dia datang hantar bangku tingkat kat penjara. Pagi ni mak boleh buat peluk dengan duit ke jalan lepas tak tinggal. Mana dalam je? Tengah hari ni mak masak sedap sikit ni gendang kucing. Boleh ke kita duduk dalam yang bayar siapa? Asal mak dia kena kayuran. Anak cik mati usaha masuk dia, kayurannya adalah 360 sebulan. Ada mak bantuan semua kayuran. Cuma kalau cas mak bantuan. Oi, kalau cas kalau apa ni duduk masuk penjara kelas 1 sebulan 800. Maknanya dalam tu adalah ada iPad, ada handphone, ada 800 sebulan penjara kelas 1. Penjara kelas 2 600 sebulan. Penjara kelas 3 400 sebulan. Apa dia kata apa? Penjara masuk dan kelas 3 pun jangan masuk. Jenuh dia nak bayar 400 sebulan orang tak minta. Tapi kerajaan meminimumkan perbelanjaan untuk apa tu? Untuk bantuan itu tadi. Tetapi harga ayam yang masuk kerajaan bayar. Ini bantuan ayam kerajaan bayar. Belum kontrak buat baju seluar kerajaan bayar. Kerajaan bayar daripada sini dia keluar sikit. Dia macam tu. Duit sudah kerajaan bayar dia keluar sikit. Ini semua kerana kita rosak akidah. Dapur itu 10 lebih. Rosak akidah pasal apa sebenarnya? Orang rasa dia tak bersalah pasal apa? Kenapa dia tak rasa bersalah dia rosak akidah? Dia tak rasa bersalah akidah dia tak bersalah. Dia tak rasa bersalah dia tak hidup berpegang pada akidah. Pasal apa? Pasal salah satu daripada ilmu yang nak menjaga akidah tadi telah kurang. Dalam satu kotak peralatan agama yang nak repair tadi, dia ada tauhid di atasnya, dia ada fiqh di kirinya, dia ada tasawuf di kanannya. Bila orang putih datang untuk menjadi guru MCE, tinggi 5 kaki 2 inci, mata terang, dada bidang, maka dia boleh kerja. Dia tak ada kerja yang macam dia sepatutnya macam ni nak kerja apa ni? Pegawai bank. Mana sejauh sekolah agama nanti? Tauhidnya berapa? Fiqhnya berapa? Tasawufnya berapa? Oh, tauhid tasawuf fiqh
masuk ke bank. Masuk lagi pertama je, oh ini tak boleh leceh, dia riba. Dia tahu pasal dia mahir, tengok. Bila duit tu jatuh, duit orang tu kira terlebih, terlebih. Apa ya? Tak juta ada 4 juta. Rekod juta dan 3 juta. Dia tak akan buat kalau dia ada tasawuf. Kalau tauhid dia buat, dia tak akan buat semua benda tu. Kerana tasawuf fiqh habisnya balik kepada pegangan tauhid tu. Allah yang satu, Allah tengok, ada rasa Allah tengok. Kuat rasa dia. Ini sepatutnya Perdana Menteri kena ada fiqh tasawuf tauhid. Sebab tu kita cakap kita nak ulama jadi pemimpin. Sebab Rasulullah SAW diputus kepada kita bukan nak mengajar kita macam mana cari gaji logam, bukan nak mengajar kepada kita macam mana buat bangunan. Masing-masing orang membuat benda yang dia buatkan ni. Yang nak menjaga perbuatan itu jangan rosak dalam perkembangan masyarakat dan dengan buat pembangunan. Dia adalah agama yang ditinggalkan oleh Nabi. Ini yang kita tak ada. Jadi orang-orang yang tak faham kadang-kadang, dia rasa dia sudah selalu betul kehidupan ini. Bermakna akidah dia tak kuat kerana dia tidak takut siksa kubur. Dia percaya Tuhan satu tapi dia tak takut siksa kubur. Dia percaya Tuhan satu tapi dia tak takut pada masyarakat. Dia percaya Tuhan satu tapi dia tak takut neraka. Sebab tu maka dunia kita jadi rosak hari ini kerana kerosakan akidah. Dia tak rasa dia rosak, dia tak rasa dia tegur, dia rasa dia biasa. Jadi bila dia tengok macam Tuan Guru Aziz sekarang atau Tuan Guru Haji bercerita mengenai kebajikan, dia kata kita dah lama buat kebajikan. Dia kata kita dah lama buat kebajikan. Jadi saya tunjuklah kebajikan di Malaysia. Di Malaysia hukum Islamnya adalah yang pertama apa? Mengucap berkalimat syahadat. Yang kedua sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian zakat setahun sekali bila cukup haul dan nisab. Kelima, mengerjakan haji sekali seumur hidup kalau mampu. Itu hukum Islam Indonesia. Itu hukum Islam yang dulu asal sebelum merdeka. Selepas merdeka, hukum Islam jadi terbalik. Hukum Islam Indonesia yang pertama ialah mengerjakan haji. Suka hati dah berapa kali pun. Sebab tu ada tabung haji. Bila dah begini, bagi 10 tahun, simpan 200 sebulan. Nak pergi lagi 10 tahun, simpan 200. Seorang dah simpan, berpuluh ribu. Simpan. Bila seorang dah kali berpuluh ribu, maka datang berbelas juta. Duit ada lah, kedua, nak pergi belum lagi, masuk kedua. Member ni pakai je, ada duit, pinjam belum? Lambat lagi 10 tahun saya nak pergi, pakai. Bila sampai ini je, 2 kali tahun depan pergi, nanti tak apa, ambil duit. Dia si ambil uang beritahu, ada keraguan dalam pinjaman. Pada kata pinjaman total selalu 24 bilion, tapi ada keraguan dalam 7.5 bilion dalam saya jawab. Keraguan dalam pinjaman daripada IPS sebanyak 7.5 bilion. Kita tak marah lah, itu bukan marah, sebenarnya marah pasal duit. Tapi macam mana dia berlaku macam tu? Duit itu kan amanah rakyat dalam IPS, macam ada boleh berlaku. Jadi dia boleh buat, ambil dari IPS, tahu seluruh. Haji ni jadi apa? Jadi perniagaan. Pasal apa dia diutamakan? Pasal masyhur. Pasal ada bangunan tinggi, ada duit, boleh buat modal, boleh pelaburan, boleh melabur dengan kasbuk, boleh guna stok, boleh kita jadi kecoh sekali. Dalam pada itu ada juga kes yang pecah mana 9 juta dulu, 19 juta pecah mana. Ada kes orang duduk di tabung haji, nama dia haji. Dia pakai perintah haji, macam mana? Sebab apa dia makan? Kita tak tahu. Cerita besar dia, kita tak tahu siapa di belakang. Sudah senang nak pakai duit dalam bank tu, orang kerja bank. Dia senang sebelum duit tu dia pergi. Pindah-pindah akaun ni ada cerita lain. Dia kalau senang duit tu depan mata, aku dia tak kira apa ni, aku lagi ambil duit bom. Yang tu duit cash. Tapi siapa dia boleh buat lagi duit cash 9 juta.
Saya pernah bawa duit setakat ni, kena tangan kiri kanan saya 2 juta, 4 juta. Tak larat terangkat 2 beg, satu beg sekretari 2 juta masuk beg. Lepas tu nak tumpul rentai dengan 2 juta masuk beg, 4 juta tak larat tadi. Duit 50 sekejap, 4 juta tak larat. Siapa nak pergi kosong 9 juta, 10 juta orang mati lepak dulu. Macam tu berlaku lagi. Lepas tu dapat duit untuk berlaku di sini, buka apa ni, housing estate. Dinilai tu satu tempat nama dia apa lagi dinilai. Jadi orang yang tak mampu pergi, orang yang tak mampu pergi, kita boleh pinjam lah. Yang tak boleh kita boleh untuk kita tanggung subsidi sikit. Orang yang tak mampu pergi. Jadi yang untungnya siapa? Yang untungnya tabung haji itu sendiri. Yang rakyat tak ada apa. Yang haji tak kita. Jadi keberkatannya tak ada lagi. Diperniagakan. Begitu juga yang kedua, zakat. Tuan-tuan pernah jumpa pegawai zakat di shopping center. Pegawai zakat di shopping center atau pasar malam. Pernah jumpa? Saya pernah jumpa. Kita kalau zakat, yang diinginkan berapa belanja tu? Semua orang dah dapat zakat, dan itu dibelanjakan untuk buat promosi yang besar. Betul kat shopping center, cik-cik dah bayar zakat. Kita dapat kalau zakat. Orang Islam 5 rukunnya, zakat itu duduk sekitar. Kenapa jangan tak dibayar? Jangan tak percaya. Jangan dengar cerita. Bukan dia tak bayar. Orang Islam itu sendiri yang tak percaya, kena cerita satu. Dia tak nak bayar, mana? Sebab apa? Akidah kita ada. Kenapa dia kena bayar zakat? Kerana Allah suruh. Itu akidah, dia pergi bayar. Tapi dia tak bayar, akidah dia rosak. Jadi nak kena kepong. Tapi ada van, ada rumah, ada bangunan, ada macam-macam. Diperniagakan. Yang ketiga, puasa juga diperniagakan. Di mana berniaga? Berniaga di atas GST. Di mana? Buka puasa di hotel satu kepala RM100, makan sampai minum. Makan-makanlah RM100. Ada orang kaya yang alim sikit pergi buka puasa ke hotel, bayar 100. Bayar 100, orang sebelum lepas ambil air sirap selasa segelas, ambil kuih 2 biji, ambil kurma, ambil nasi biryani setiap itu. Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala dah habis tu. Apa yang saya balik tu, saya ada janji kawan saya kata, apa ni? Kan banyak 100. Tu 3 makan, pahala kan banyak 100. Inna mazurina ikhwana salatin. Ni boleh baca. Barang siapa yang membaca itu saudara syaitan, kata ni boleh. Dia pun pada betul. Makan lagi habis sama habis dengan orang sebanyak kahwin. Buka puasa. Itu tak hotel. GST untuk yang bahagian biasa ni tentang bazar Ramadan. Sampai betul ni, buat bazar Ramadan. Cek bazar Ramadan. Ni apa ni dah menteri? Kualitik lebih mahal untuk ayat ni macam mana? Marah pasal kuih. Dia bukan nak marah orang yang niaga. Dia kenapa orang tak tutup ni? Kenapa dia makcik biarkan anak makcik buka tutup jual dia tu? Dia tak marah. Siapa tak kena pada bulan puasa bazar Ramadan? Siapa mata dia terlepas pada bazar Ramadan? Kita nak kena pergi bazar Ramadan, kesian nak bini kita kena masak, nak beli kuih. Siapa yang terlepas daripada pandangan manusia di bazar Ramadan? Pergi mesti kena, tuan-tuan. Ustaz pergi pun kena. Tak usah kata macam saja yang jahil. Ustaz pergi pun kena. Daripada kereta tunduk pantai jalan, tak mau tengok orang jual kuih, langsung tak mau tengok orang itu. Dah beringat, kata tunduk bawah terus ke meja kuih. Tak tengok jual lah cantik ke, tak cantik ke, pakai tudung ke, tak pakai tudung ke, tak tengok. Tengok kuih ni kuih apa, ni kuih apa, ini kuih berita, ini kuih apa. Ini kuih dia, kecil ni boleh berita. Ini kuih Subang. Subang itu sanggup nak pusat, disanggup atas meja. Apa tinggi? Dia kuih dulu lah. Dia kuih ustaz pun dah. Setengah-setengah ustaz nak selamatkan diri mati kat tong sampah. Cuma bini dia pergi, dia dah kat tong sampah. Anak makcik kat tong sampah. Benar. Padahal Ramadan pun dah tak selamat. Padahal itulah patutnya
kerajaan Malaysia kalau akidah ada kewajiban dan kesempatan kita faham pada rakyat bulan ini ada peluang masuk surga. Ada 1000 bulan, ada 84 tahun, hidup 60 tahun, dapat 84 tahun tak kembali. Jagalah kata. Kita juga sembahyang. Tadi apa? Puasa minggu. Puasa sembahyang. Sembahyang tuan-tuan diperniagakan di mana? Di mana diperniagakan sembahyang? Masjid. Saya itu nak pergi ke Felda Tenang, sehingga satu tempat sebelum itu namanya Tenang Station. Saya pergi sembahyang jamaah dalam masjid itu, masjid besar, jalan cantik. Berapa kali saya pergi masjid itu. Tapi hari itu baru satu klik saya tengok. Saya pergi sembahyang, saya jamaah, lepas itu saya keluar, saya masuk tandas. Tandas itu saya dengar orang bang. Lepas itu saya keluar, saya baru dah masuk kereta, saya dengar orang tamat. Dekat kereta saya parking kat tangga depan. Saya pointer dekat dalam, tengok satu besar ada. Betul tempat itu nama Tenang Special. Tenang sungguh tempat dia. Bila dengan imam di sembahyang Isyak tu, waktu afdal berjamaah di masjid subuh dan Isyak, tinggal bila dengan imam slow saya sejadah anda terduduk side by side dan imam macam pulang yang pulang dia ada macam tu agaknya tu Isyak tu cuma bayar subuh apa jadi la ilaha illallah teriak kita boleh katakan imam dia imam orang itu ini bagus saya seorang tak boleh kita semai seorang ada semai rumah boleh jadi ya siapa nak tahu boleh jadi saya nak cek sekali tadi semua nak tengok. Tapi apa yang dipentingkan kan masjid mesti besar. Kalau tak pergilah Putrajaya kita tengok masjid dalam Putrajaya, cuba pergi sebelah jemaah dulu masjid besar, pergi sebelah jemaah cek masjid mana yang boleh penuh. Dua-duanya tak penuh. Masjid bukan dalam pergi lain tak penuh. Jadi supaya apa? Persidangan OIC orang itu you boleh apa nak fikir your mosque is so big, it's good. I mean, it's a good Islam country, Muslim country. Dia macam tengok masjid dia tak pergi dalam sembahyang tanya sembahyang dia mau pergi masjidnya dia negara dia tentu penuh. Nampak. Tapi kenapa bawa masjid besar? Masjid tadi saya sembahyang tenang stesen bernilai dia 5-6 juta itu lah 4-5 juta saya bukan pandai kan. Tapi juta-juta masjid besar. Tapi kenapa buat masjid besar? Sama dengan penjara tadi. Okey, kau sampai kipas, kau sampai tiang, kau sampai longkang, kau sampai toilet. Ini gitu. Tapi bila bercakap inilah sebuah projek pelajaran sebenarnya masjid ini kita jadikan untuk penyatuan umat dan kita berharap selepas ini rakyat ataupun masyarakat di sini akan bersama-sama mengimarahkan masjid macam mana nak imarah, macam mana nak imarah bila rakyat sudah marah, bila rakyat masuk ke dalam masjid kena tangkap macam mana. Tuan-tuan, akhir sekali yang atas sekali yang dari bawah sekali mengucap 2 kali syahadat tak boleh nak nego. Tak boleh nak nego, tak sebut berapa kali seminggu. Kalau dia sebut kata sekali 10 minit boleh jadi orang tua 10 minit sekali kita berhenti 10 minit sekali. Tak boleh jawab, dia tak cakap berapa kali. Pasal apa? Pasal dalam asyhadu an la ilaha illallah inilah sebenarnya kehidupan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah inilah sebenarnya kehidupan. Kalau kita hari mati kita tak boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi kata tak masuk surga. Macam mana kita nak sebut? Hafal? Sekarang kita hafal. Cuba kita suruh orang yang tak Islam hafal. Boleh tak dia hafal? Dia boleh hafal. Tapi faham tak maksud asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi tiada Tuhan yang maha agung lebih kaya daripada segala sesuatu melainkan Allah, dan Nabi Muhammad pesuruh Allah.
Okay, ada satu aksiden berlaku ke depan, orang ambil kita jadi saksi. Masuk mahkamah, tu ambil benda. Macam mana tadi aksiden tu berlaku? Saya bayar, saya dengar awak kita. Macam mana jadi saksi? Kita sama. Macam mana kita boleh jadi saksi kepada tak ada Tuhan lain Allah, sedangkan kita sanggup tak semayang demi kerja. Kita sanggup kerja jauh-jauh naik motor, boleh pagi keluar takut sampai lambat, takut boleh buat kerja, takut tak dapat gaji, tak boleh beli rumah, tak boleh bayar anak sekolah, takut semua sampai kita semayang. Macam mana kita boleh naik bersaksi tak ada Tuhan lain Allah? Sebabkan kita ada satu lagi Tuhan, yakni duit. Ibrahim Al-Hamdan sejak umat Muhammad ada berhala masing-masing. Sejak umat ada berhala masing-masing. Umat Muhammad berhala dia dinar wa dirham. Duitnya hak manusia di sini. Apa ramai orang sebut begitu? Macam mana kalau kita kenal Allah tapi kita sanggup makan duit rasuah? Macam mana kalau kita kenal Allah kita sanggup mencuri duit orang? Maknanya kita tak kenal Allah. Kalau kita kenal kita takut. Tapi aku tahu Allah yang satu. Allah yang satu macam kau kenal Wak Saleh dalam kampung ni. Dia siapa nama dia ni? Wak Saleh. Wak Saleh. Jumpa Wak Saleh, taik dari Wak Saleh. Jumpa Wak Saleh, jentik dari Wak Saleh. Wak Saleh tak suka, ambil jumpa Wak Saleh, paling atas masjid. Satu hari orang beritahu kita, bulan kita berbual Wak Saleh macam tu. Kau kenal Wak Saleh macam tu? Ada seorang nampak kali lagi, kena-kena gitu. Wak Saleh tu pernah bunuh orang 8,433 orang. Dia bunuh. Kali terakhir semalam dia lempang budak-budak Kaduna ini tercabut kepala. Dia betul tu. Wak Saleh semalam dia pergi ke Pasar Raya Jaya, bukan nak beli apa, dia nak tengok aja. Dia nak tengok dan nanti dia tanya security bawa pergi jumpa tuan punya jaya, tuan punya jaya tengok Wak Saleh, beri Wak Saleh jaya dengan gerak-gerak sekali. Punya tak ke Wak Saleh. Agaknya lepas tu berani tak kita berbual Wak Saleh. Nampak Wak Saleh tu lagi. Tak ada begitu juga kita dengan Allah. Kita tak kenal sifat. Kita kenal Allah itu satu. Kita belajar sifat nafsiyah. Bila lepas ada bentagaan kita anak, umur yang betul. Apa sifat nafsiyah? Wujud. Wujud masuk apa? Ada. Pandai nak pandai tak? Kita harus betul. Lepas tu tidak berpandai pada kita pandai. Lepas tu kita boleh lah. Anak sudah kenal Tuhan. Dia makin besar dia. Cuba kita tanya anak yang pada disebut sifat nafsiyah atau wujud ada itu tadi, kita umur 30. Tanya dia balik, sifat nafsiyah ada. Ada. Mana? Ada. Ada mana? Dia tanya mana? Kita tak boleh lain. Dia berbula. Daripada cakap dari lain. Ada tapi tak rasa. Tak boleh nak beritahu bahawa buktinya Allah itu ada dan kita ni. Kalau Allah tak ada, kita tak ada. Kalau Allah tak ada, takkan bumi. Semalam, ketika lepas saya dah lupa hari boleh BKI, saya berhentikan Petronas. Saya masuk ke Petronas itu, masuk ke toilet, tak tahan dengan masuk ke toilet. Siapa pergi kalau pergi kulit, pergi BKI kulit tu, dan air kulit, menghala ke grip. Ada tu Petronas mula-mula, masuk dalam tu toilet nombor 3. Memang belakang. Tutup pintu tu, ada tulisan yang jelas. Dia tulis kat situ, "Woi, apa pasal lu padam gua punya tulisan?" Yang jelas. Yang atas tu ada satu tulisan panjang yang telah dipadamkan dengan cat. Tapi kalau baca halus-halus boleh jumpa. Dia nak mengatakan siapa? Saya banyak benda dia kata, tapi yang menarik satu benda tu dia kata, bodoh punya orang. Ada Tuhan pakai hukum orang. Tak mau pakai hukum Tuhan, tak ada Tuhan, nak bodoh dia tulis. Jadi saya dah baca Cina pun berani tulis. Orang bijak pun orang bodoh tulis. Saya fikir, kalau Cina sekalipun, Cina ni bijak. Kalau Melayu sekalipun, Melayu ni bijak. Yang kerja dia buat pun tak bijak. Itu kita panggil vandalisme. Menulis di tempat awam, tapi benda yang ditulis tak ada nafi. Bodoh punya orang, ada Tuhan pakai hukum orang. Kalau tak pakai hukum Tuhan, tak ada Tuhan, tak bodoh. Dia kata, saya baca, ya Allah, kenapa orang minta dijadikan somebody, seseorang, kerana dia ada otak? Saya tertarik dengan kata-kata tepat sekali. Kalau kita tak pakai hukum Tuhan, tak ada Tuhan. Tidak. Sebab tu kita belajar Allah wujud, kita
sama lah dengan hari ini dalam Malaysia. Kita semua orang Melayu Islam percaya Tuhan itu satu. Dia membuatkan kita tak berpegang kepada satu itu ialah akidah yang besar. Maka itu sebab banyak kejadian-kejadian berlaku hari ini adalah akibat daripada kita tidak bersyukur kepada Islam yang diberi kepada kita. Dan apa jalan kita ini? Apa jalan kita untuk mengembalikan Al-Quran, untuk mengembalikan ini semua? Sebab Nabi dah beritahu laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, tidak akan kamu sesat selagi kamu berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allahil wa sunnat Rasul. Nabi dah beritahu. Tapi kalau harimau ni Nabi sallallahu ala Muhammad. Oh hebat. Pagi beranak, malam tu juga menolak. Subhanallah. Jadi ada semua. Sebab tu kesian kita tengok anak-anak muda hari ini, tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, nak orang tahu perjuangan kita belum selesai. Yang ini sebenarnya perjuangan belum selesai. Dan perjuangan kita belum tercapai, tuan-tuan, keluarlah besok. Saya hari ini keluar pergi uptown. Saya jaga dalam bila masjid-masjid semua orang ramai pak masjid kita singgah itu tempat turun uptown. Saya tanya akidah senyap semua. Sampai saya tanya siapa boleh jawab apa itu akidah, hadiah seekor gajah. Seorang datang. Kalau datang pun takut. Sampai macam tu sekali saya berikan bina budak-budak yang sadada, budak-budak yang ditangkap ni, budak-budak yang sedap mengisap dada masih. Budak-budak tu kan 57, mana umur dia? Dia satu pot kepada pulau tu. Dia cakap dari saya datang ni bukan nak beritahu apa salah hisap dada. Saya cuma nak beritahu kesalahan yang abang buat dengan abang tak ada pegangan yang betul dalam itu. Kalau abang ada pegangan yang betul, itu abang tak ada saudara. Saya tak boleh nak marah abang kadang. Sebab abang dia tak betul, dia jangan lemas. Takkan saya nak marah abang lemas. Saya marah abang sebab abang tak ada tim benar. Kalau orang lemah, macam kita marah dia lemah? Dia tak lemah. Marah sebab dia tak belajar, benar. Dia juga, apa pegangan apa tak betul? Abang saya masuk cerita Pak Akidah. Bukan dia cerita Pak Akidah. Abang umur 40-57 tahun, perokok. Menepok. Akhirnya duduk satu jam minum kopi sekali dengan orang, nak balik dia juga ish. Kita lupa sebenarnya lama dia begini ni. Bawa kita makan dia orang main kita nak kita ni kita tak tahu apa tu. Sambil dia gelak tu juga. Mata merah tu. Memang. Kalau dah begini kena main selalu. Saya pun pula kalau main selalu tak rumah saya pada mata merah ni kan. Tapi bila dia cakap macam tu ada mana dia? Bukan kaitan Allah. Tapi kita apa kita ambil pendekatan kita? Kerana kita melalui kebiasaan hidup kita, maka kita lihat orang dadah tidak berharga, orang mencuri tidak berharga. Kita tak tahu dia tak pandai benar. Maka kita tengok dia lemas. Ada yang setengah lebih jahat lagi kata, wah, pandang muka lemah. Siapa semua tak macam benar? Macam tu pula dia. Sama yang kita kata anak kita, pandang kau sebenarnya. Siapa semua kata macam kita? Siapa? Kalau anak kita, banyak kita kata di pada masa ada itu masuk dalam sama sekali tak macam kita. Kejam kita begitu. Oleh sebab itu perjuangan yang patut kita lakukan sekarang. Kalau kita orang nafas, kita dekati Allah SWT. Apa kata-kata dia? Beritahu dia betul. Beritahu dulu pasal kita. Selepas dia tahu dia faham akidah, dia teruslah kata. Dia mengata ini sambung. Dia mengatur itu macam-macam sebab dia tak tahu akidah. Maka dia boleh kata macam-macam. Bila kita kata pada dia untuk betulkan dia, dia kata kita mengaitkan dia pula. Langsung dia tak tahu pula. Dia mereka dia pula dia tak tahu. Maka hari ini dia jadi kebiasaan tentang siapa yang berani dalam masyarakat kita membetulkan orang sebelah kita walaupun dia tak tahu. Berapa ramai tiap-tiap masjid keimam-keimam suruh betulkan saf. Apa kita buat? Sayyidina Umar tak nak sembahyang. Sah ni dia sambut ke belakang. Sayyidina Umar tarik ke belakang. Maknanya siapa tarik pedang tak tahu hasil. Siapa yang tumitnya terlebih kena pedang. Sayyidina Umar buat. Cuba kalau kita buat kat sini. Lama dah ada buang imam tu. Betul orang ambil sembahyang ke air paip. Siapa pernah buat sekolah? Saya sendiri betul sampai hati.
semayang itu orang pakai kuliah habis semayang saya tak turun nak sekolah sudah semua ni dia duduk air tok berkecil tak selesai keluar saya seperti habis besar asal pakai keluar dia masuk mengatakan air keluar sampai ke betul air keluar kan yang dipanggil tak bertemu sebab tu bila kita nak cerita Nabi mandi air mandi dulu air secupak ya. Sebab orang yang pertama mengajar saya sampai Ismail secara benar ialah Tuan Muhammad Aziz pada 10 bulan lepas. Saya belajar Ismail lama dalam sekolah ni, tapi bila kedua dia macam mana kedua Ismail sebotol mineral water kecil boleh buat 2 kali ni. Maknanya sebotol mineral water kecil bersamaan dengan sekali kentut. Maknanya ambil separuh mula-mula, kentut sekali, ambil sekali lagi. Sebotol mineral kecil bersamaan dengan kentut sekali. Maksudnya dah hukum dia. Boleh ambil 2 kali, saya stres semua. Saya ingat pesanan Tok Guru dia kata, kita ambil air semayang ni angkat hanya besar, najis batin antara kita dengan Allah. Bukan kita cari gajah tak muka dia. Kalau kita nak ambil air, itu macam gajah berak tak muka dia. Air kita pakai banyak. Maka bila saya faham itu mula-mula bagi orang sebuah Islam ni, dia tidak remeh di atas perkara kecil, tidak berat di atas perkara besar. Kerana semuanya ada kesinambungan. Sebab itu tidak ada perbezaan politik, masuk kandas, silaturahim, perbuatan, sah semayang, ambil semayang, cara makan, cara naik kereta, cara nak minum perempuan, cara nak kahwin. Tak ada terkeluar satu benda daripada Islam. Bermakna Islam is a way of life. Kerana akidah yang betul, yang ini kita kena beritahu semua orang. Baru orang faham apa itu Islam. 54 tahun yang mewakili Islam dalam negara ini, dia berikan kurniaan oleh Allah adalah bangsa Melayu. Berapa ramai orang Cina dan orang India yang mengakui bahawa Islam itu bagus. Kalau kita tengok orang Cina masuk Islam, tak sampai 2 tahun dia Islamkan kurang-kurang orang. Saya Islam 47 tahun, jiran sebelah rumah saya sampai ke hari ini Cina. Sampai kali ini tak Islam. Dia dah bagi lubang macam 2 kali, 3 kali, tapi saya tak terdekat pun. Allah tak beri kekuatan sebab iman saya tak cukup, ilmu saya tak cukup, kita tahu lah. Dia letak, saya nampak ilmu dalam YouTube lah. Dia masuk pas, saya suka. Banyak pes saya tengok you. Macam mana dia masuk pas, saya very excited lah. Saya panggil macam anak bini sebab benda dia lah, YouTube tu. Sekarang dia orang sepotong you, sekarang sudah jadi mata itu. Ustaz. Jiran saya Allah. Dah sampai dia tak macam mana, boleh tak terbuka lagi ni. Tengok. Dia dah offer tu, 2 kali tu. Tadi terdui ikut pada. Buat macam saya punya dulu dia. Tapi saya yang bahagian makan meja tu, saya lain sekolah bagi halal. Meja pembersih, lapis meja pembersih. Pasal ustaz saya tahu dia tak boleh ini Cina. Itu yang Allah kita berbagi. Jadi dia nak terbuka, dia pun nak cakap dengan bahasa Islam. Apa ni? Tapi Allah tak beri kekuatan, tak tahu kenapa pasal mungkin saya berjahil lagi. Pasal kawasan saya duduk ada lebih 100 biji rumah. Dalam 10 biji rumah tadi. 10 biji rumah lain, 90 biji rumah Cina, 1 rumah je Melayu lepas. 9 biji rumah Melayu lepas. Tak boleh rumah siapa dia. Saya ini tak dilayan, saya ada Melayu di sini. Lagi saya tak ada lepas. Mana kita bukan pada lepas. Yang baik saja cina-cina sebenarnya. Tapi saya di mana? Saya tegaskan adalah dengan saya berbicara dengan Lidah Hamdim, yang Muhammad Hamdim, adik Serok. Semalam minggu lepas saya berada di Mata Pau, saya jumpa dengan satu Cina yang datang dengan kuliah subuh saya. Cina masuk Islam, datang dengan kuliah subuh saya. Dan dia yang berjawatan ini, dia cakap Cina tapi buat nama macam Islam. Saya dekat perolongan dia, kita menggabungkan. Tempat saya nampak satu tempat yang dipanggil macam kelas kefahaman Islam. Dia orang faham Islam itu. Dia orang faham dan dia ikhlas, baru dia masuk Islam. Lama pun boleh belajar
umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din wa yafa. Jadi sahabat, tidak lagi meminta manusia menyembah aku, mereka selama mengikhlaskan agama dan bertauhid serta wajib salat, wajib zakat, wajib zakat itu supaya mereka menjaga sembahyang, menjaga zakat dan itulah agama yang lurus. Kita sekarang hari ini buat dulu ikhlas tak ada. Itu yang terbalik. Jadi sebab apa? Sebab kita sudah terbiasa dengan kebiasaan kalau pembesaran. Dan sekian lama kalau kita perhati, bila ada tiap-tiap kali ustaz yang balik daripada Syria, daripada Azhar, kita akan jumpa dengan ilmu-ilmu baru. Mengenai soal kubur, soal berlaku, juga kita akan jumpa ilmu baru. Bermakna, ilmu kita di dalam balik ini belum lengkap. Jadi sebab itu jangan mengamalkan kebiasaan, kita sentiasa mencari yang sedia untuk berubah. Saya terbiasa main sembahyang, saya tidak berapa lama. Hingga saya jumpa cara main sembahyang betul. Kali ini baru saya yakin cukup bila saya sembahyang. Bila main sembahyang itu dengan betul, baru saya rasa yakin cukup saya sembahyang. Umpama kalau kita ambil sembahyang tak betul, kita pergi sembahyang jemaah, kita pakai kereta melintas tengah jalan, kita duduk sahuban. Kalau tak gitu. Kita melintas tengah jalan, duduk sahuban. Kita ada pin, kita tu. Mas sembahyang, kita tu. Betul. Maknanya semua kain dalam perkara kehidupan dengan Islam tidak ada perpisahan, tidak ada perbezaan. Maka pegangan-pegangan kita di atas akidah, maka fiqh juga akan balik kepada akidah, tasawuf juga akan balik kepada akidah. Akidah tauhid kita menjadi kuat dan disitulah kita mati yang di bawah nama istilah itu dipanggil husnul khatimah. Barulah kita dapat menyebut kalau kita mengenal semua ini dengan mengenal Tuhan juga kita disebut dengan dia. Kalau tidak, kita tak disebut kita. Dari ini dengan kita akhiri malam ini dengan satu niat dan azam untuk memperbetulkan soal akidah ini. Mula-mula sekali kita, lepas tu isteri kita atau suami kita, lepas tu anak kita, lepas tu jiran kita. Buatlah tuan-tuan kalau tuan-tuan nak selamat daripada masyarakat. Sebab setiap orang akan disoal apa oleh jiran kau. Kau cakap tentang akidah ni, maka kalau jiran pula dia akan boleh jawab, jiran saya tak boleh tahu pun saya. Imam tempat saya tak boleh tahu pun saya. Kawan saya tak boleh suka berhubung lain. Ada hubung lain kalau hidup bermasyarakat. Jadi kita ambillah peranan kita ini memperbetul akidah supaya kita semua satu hari nanti insya-Allah bila kita mati kita diringankan daripada sepuluh, kita selamat daripada masyarakat dan kita selamat masuk ke surga Allah setelah melintasi dengan selamat siratal mustaqim. Jadi Nabi pernah kata kepada orang, pada sahabat yang tak ada siapa yang akan melepasi. Maksudnya tak ada siapa yang tak akan lalu siratal mustaqim. Semuanya akan lalu. Jadi kalau kita tak dapat lalu dengan amal kita, daripada ilmu kita, yang datang daripada ulama, yang sangat benar daripada Rasulullah, maka kita tak akan sampai ke situ. Bukan senang, bukan murah surga Allah. Jadi tuan-tuan, hari ini kita bina kembali hidup kita bagaimana kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kehidupan Islam seseorang itu, tinggalkanlah satu-satu perkara yang tak boleh bagi dia. Tinggal sikit-sikit, jangan banyak-banyak. Kalau lancet itu mula-mula buang sebelah, betul boleh buang sebelah lagi. Ada buang sebelah dulu, dan nanti jadi sampah, buang sebelah-sebelah. Maka insya-Allah kita akan bertemu dengan kebaikan hidup kita. Malam ini semoga saya semua juga saya dijauhkan daripada sifat iblis dalam kata-kata dan semua ampun kepada Allah atas setiap kesalahan atau kesilapan kata-kata kepada tuan perjalanan yang memaafkan saya dan semoga kita selamat malam ini bersama-sama dengan malaikat dan juga guru kita dan harap dalam majlis ini menemukan tamat syurga. InsyaAllah kita semua selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi zidna 'ilma wa zidna salihin wa akrimna bil taqwa wa zidna bil 'afiyah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi